pegang untuk semua assessment, project, assignment yang grupnya lah, group assessment. Jadi saya berpegang pada yang Excel tu. So nanti yang untuk daripada author tu awak masukkanlah ikut yang Excel tu. Kemudian ada yang bertanya berkenaan minute of meeting ataupun progress report untuk projek. Jadi minute of meeting tu tak perlu hantar yang report tu lah, minute of meeting saja. Tapi minute of meeting yang kena fulfill, saya ada share sebelum ni kita punya rubrik. So maksudnya in term of the contributions of team members. Macam mana awak nak buktikan team members punya contribution? Contoh setiap orang dia akan ada dia punya task masing-masing. Jadi dalam minute of meeting tu awak susun lah. Kan? Yang penting dia fulfill. Kalau dah ada rubrik dah tu awak ikutlah apa yang dia nak tu. Letak gambar kalau ada buat online meeting ke apa ke, letak gambar, letak apa benda perkara-perkara yang dibincangkan, apa key point dia. Yang report tu untuk tujuan awak sediakan laporan akhir nanti. So saya akan tengoklah dia match tak awak punya progress report tu. Okay, first progress report sepatutnya masa awak dah boleh 1/3 of awak punya final report tu dah dibuat. 2/3 dah tu sampailah finalize. Tapi benda tu tak perlu hantar lah, yang hantar minute of meeting. Cuma minute of meeting tu awak kena detailkan apa benda yang awak cari kat mana ke, apa ke, siapa, apa keputusan daripada kumpulan dan sebagainya. Lepas tu saya nak maklumkan juga untuk chapter 1 nanti kita akan ada buat quiz. Saya akan buat quiz next week. Next week saya akan buat quiz next week untuk chapter 1. Mungkin kita akan buat pada awal kelas. Okey, saya rasa tu je untuk makluman berkaitan dengan kelas kita. Ada apa-apa soalan sebelum kita mula chapter 2? Ada? Tak ada, Doktor. Tak ada. Okey, clear Okay, kalau tak ada, kita mulakanlah kita punya chapter 2. Okay. Sekejap ya. Mana pen saya tadi? Okay. Okay, nampak Clear gambar? Nampak, Doktor. Alright. Okay, so stress in soil. Kita akan masuk chapter kedua, stress in soil. Previously kita dah cover flow in soil. So dia ada kaitan lah. Nanti kita akan tengok macam mana flow in soil tu dia juga memberi impact kepada stress in soil. Jadi stress in soil ni yang kita kena control. Sebagai engineer kita kena control. Macam saya pernah cakap sebelum ni, macam kita lah stress kalau tak control jadi bahayalah. Tapi kalau tak ada stress langsung dia pun tak okey. Jadi tanah ni kan macam kita lah kan. Macam proses consolidation. Once kita consolidated, kalau tanah consolidated dia memang akan compress, dia dikenakan stress setengah certain stress lah. Jadi sehinggalah dia menjadi kuat. Macam tu kita jugalah, kita perlukan stress untuk kita lebih berjaya. Tapi stres yang berlebihan tanpa kontrol adalah tak bagus. Jadi sama, stress in soil pun macam tu juga. Okay. Pengenalan kepada stres. Okay, pengenalan kepada stres. Jadi the deformation of soils are similar to the deformation of structural framework such as a truss. Jadi deformation, ubah bentuk tanah tu
dia sama juga macam kita punya structural framework. Dia bagi contoh kat sini ialah trust. Jadi kalau kita contoh kita ada trust apa rangka bumbung rangka bumbung tu kita ada kadang-kadang ada pattern macam ni ada macam ni. So dia ada internal stress dia. Contoh ni jadi sama juga kalau dalam trust, dia setiap member ni dia akan menanggung certain stress. Begitu juga macam tanah kan. Setiap particles dalam tanah dia akan menghadapi stres. Dia akan merasakan stres tu. Jadi ubah bentuk tanah tu adalah disebabkan setiap particles yang diterima, stres yang diterima oleh setiap particles sama macam structure beam ke truss ke so dalam truss pun kita ada banyak jenis truss kan, K-truss, N-truss dan sebagainya. Jadi truss deform from change in load. Jadi once kalau kata ada load kat sini katakan 2 kilonewton, jadi stres kat kawasan ni dia akan berubah. Begitulah macam tanah. Tanah once dia dapat load dia akan berubah kat sini. Jadi principle of effective stress. Dalam tanah, effective stress adalah benda yang paling penting. The first recognized by Karl-Heinz Terzaghi. Kita punya bapa geoteknik lah. Bapa geoteknik. Pada tahun 20-an ketika dia buat research on soil consolidation. Jadi soil consolidation ni kita akan gunakan effective stress dalam soil consolidation. The principal effective stress is the most important. Macam saya cakap tadi, since the deformations of the effective stress, function of effective stress but not total stress. You kena differentiate lah antara effective stress dan total stress. Apa itu effective stress, apa itu total stress, nanti kita tengok the next slide. So the principle of effective stress applies on to normal stresses and not to shear stresses. Jadi dia pada normal stresses saja, bukan pada shear stress. Kerana soil cannot sustain the tension. Tapi water pressure adalah benda penting dalam stress, soil stress juga. Dua je, effective stress dengan water pressure. Bila kita sebut stress in soil, kita ambil kira dua perkara ni. Simple je kan, sebenarnya dua je. Cuma kita kena faham lah. Yang tadi effective stress, since dia tak boleh, dia tak ada tensions, dia cannot be less than 0. Jadi dia punya minimum effective stress adalah kosong. Dia tak boleh jadi negatif lah. Berbeza dengan water pressure, it can be positive or negative. The latter are sometimes called suction or suction pressure. Jadi suction pressure negatif ni kita panggil dia sebagai negatif ataupun kita panggil matrix suction. Positif ni biasa kita itu yang biasa berlaku dalam tanah. Tapi bila masih jadi negatif, ini yang antaranya adalah yang previously kita capillary disebabkan oleh capillary. Jadi capillary dia akan membuatkan air melebihi daripada dia punya ground water level dan masuk ke dalam kawasan kita panggil unsaturated area ataupun Vedus zone. Vedus zone. Jadi ini yang dikatakan kawasan yang tak ada air, unsaturated. Okay, effective stress concept. Okay, the normal stress in saturated soil. Bila kita sebut saturated soils means the S equal to 1, bermaksud tanah tu ditenggelami oleh air lah. So normal stress at any point. Jadi dekat mana-mana point, katakan kita ada tanah kedalaman sekian, mana-mana point ni kita boleh tahu dia punya stress. Dan dia adalah hasil daripada soil grains ataupun soil particles dan juga air. Total stress adalah hasil tambah soil grains dan air. Jadi soil grains ni lah akan menghasilkan effective stress, air itu pula akan menghasilkan water pressure. Jadi the component of the normal stress acting on the soil grains kita panggil dia sebagai effective stress ataupun kita panggil dia intergranular stress.
dan denoted by sigma prime. Okay. Kemudian normal stress yang bertindak ke atas air dipanggil pore water pressure ataupun neutral stress denoted by U. Jadi total stress kita dapat, total stress equal to the summation of the effective stress and pore water pressure. Ini sebenarnya dalam dunia geoteknik, inilah bendanya. Inilah yang kita nak faham betul-betul ya, stress dalam tanah. Total stress sama dengan effective stress campur dengan pore water pressure. Jadi yang kita nak tahu ialah effective stress. Jadi effective stress ni sama dengan total stress tolak pore water pressure. Okay. Ingat, ini could be positive or negative. Tapi yang ni dia paling teruk pun bersamaan kosong. Paling rendah. Okay, in dry soil, no pore water pressure. Dalam tanah kering kita tak ada air kan, so U tak ada. Pada keadaan ni ialah effective stress sama dengan total stress. Ini untuk dry soil condition. Kemudian, okay, ni sama macam yang atas. Okay, kita tengok macam mana kita boleh compute the stresses in the soil. Ini sebenarnya yang paling asas untuk awak faham how can we determine the stresses in the soil at any point. Jadi at any point, let's say kalau dalam the first image ni, kita nak tahu stres yang berlaku pada titik X ni, pada titik X pada kedalaman H. Dan pada waktu ni kita dapat, kita tahu juga sini unit weight of the soil unit weight of the soil. Jadi dalam dry soil mass, the normal vertical stresses sama dengan the unit weight of soil times kedalaman, the depth of point yang kita nak compute tadi, nak calculate tadi. Jadi ini untuk dry soil, dry area ataupun unsaturated area. Dan bila kita katakan tanah ni ada surcharge ataupun kita panggil ada external load Q. So apa yang terjadi pada formula ni adalah sigma V sama dengan Q campur gamma H. Ini kalau ada surcharge. Katakan kita ada 3 lapisan tanah. In reality tanah akan berbeza-beza lapisannya. Jadi setiap lapisan dia punya karakteristik tersendiri. Tapi kita tengok kat sini, katakan kita nak tahu pada kedalaman X ni, sama juga kedalaman X, dia ada 3 lapis tanah yang mempunyai different unit weight. 3 type of soil. Jadi kat sini kita ada 3 kedalaman. Jadi apa yang kita buat ialah vertical stress sama dengan gamma 1 H1 campur gamma 2 H2 plus 3 H3. Kalau 4 lapis, 4 lah. Ikutlah berapa lapis pun. Tapi ini adalah untuk dry soil yang layered, yang berlapis. Kalau kata ada nak tanya, boleh tanya direct je. Tak apa, boleh potong saya. Okay. Sekarang macam mana pula kalau dalam keadaan saturated? Tadi dalam dry. Dalam dry. Sekarang dalam saturated. Jadi for simplicity, we will assume that the water table is the ground level. Let the saturated unit weight and submerged unit of the soil be gamma saturated. Maksudnya gamma yang tanah ditenggelami air. Ini adalah yang tidak. The total vertical normal stress. Katakan kita ada macam ni, ni contohnya. Dia punya water level berada di atas. Jadi ni air lah, air. Pada kedalaman ni total stress sama dengan gamma saturated, sini gamma saturated pasal ada air, kali dengan H. Bila ada air, pore water pressure pun ada kan? Pore water pressure sama dengan
unit weight of water kali dengan H, yang mana unit weight of water adalah 9.81. Jadi kita tahu tadi effective stress sama dengan total stress tolak U. Jadi total stress tolak U, kita dapat kira dia punya effective stress sama dengan gamma saturated H tolak dengan gamma WH bersamaan gamma prime H. Yang mana gamma prime adalah gamma saturated tolak gamma water. Okey, ni prime. Okey, jadi ingat kalau untuk yang ada air ni, kita guna gamma prime iaitu gamma saturated tolak gamma W. Jadi ini untuk yang saturated. Okey, katakan kita ada, okey sekarang ni kita ada dua layer yang berbeza. Dua layer yang berbeza. Dua layer ni, layer pertama dry condition, layer kedua saturated condition ataupun wet condition lah, saturated condition. Jadi kita ada kat sini, dia nak tahu, kita nak tahu stres pada titik X ni. Jadi apa yang kita buat ialah kat sini kita nampak vertical stress sama dengan gamma 1 H1 pasal ada dry, campur dengan gamma saturated H2. Untuk water, pore water pressure dah hanya berlaku pada kawasan yang wet ni, kawasan yang saturated. Jadi U sama dengan gamma W kali dengan H2. Kenapa H2? Pasal yang basah ni, yang saturated hanya pada H2, pada titik ni. Ni. Jadi kita dapat untuk effective stress sama dengan kita rungkaikan balik gamma saturated tolak gamma W sama dengan gamma prime, betul? Jadi kita akan dapat gamma 1 H1 plus gamma prime H2. Jadi ini untuk dua lapis. Okey. Jadi ya saya. Doktor tak ada record doktor ni? Tak ada apa? Tak ada record. Yang synchronous saya tak record. Saya hanya record yang asynchronous. Okay? Okay. So give attention je lah. Kalau any question awak tanya je. Boleh kat saya. Alright. Okay. Sebelum kita pergi next, saya nak pastikan awak betul-betul faham. Katakan saya bagi 3 layer tanah. Tak cantiknya. Okay. 1, 2, 3 layer. Saya nak tahu pada titik A, iaitu pada kedalaman berapa? 5 meter. Katakan airnya di sini. Yang ni 1 meter, yang ni 2 meter. Ini kita ada persamaan 16 kilonewton meter cube. Yang ni kita ada gamma saturated sama dengan 17.5 kilonewton meter cube. Kat sini kita ada gamma saturated sama dengan 19 kilonewton meter cube. Cari effective stress yang berlaku di titik A. Boleh cuba cuba sendiri. Saya bagi berapa, 5 minit ke nanti saya nak dengar jawapan. Saya pun tak ada jawapan ni soalan tiba-tiba je ni. Saya pun kira sekejap. So nanti awak cubalah. Okay, masing-masing cuba dulu.
Okay, ada siapa yang dah dapat? Berapa awak dapat? Ada tak? Belum? Dia dah cuba? Sedang cuba? 89 ni. 89? Okay, Ha. Firdaus jawab 89 kilonewton per meter square. Okay, lain? Ada jawapan lain? Yang lain, kalau ada jawapan lain tak apa, cuba. $59.57. 59.57. Okay. Apa tadi? Tak apa, okay. 59.57. Ada dua jawapan lain. Ada lain daripada dua ni, sila bagi tahu. Ada lain tak? Tak ada? Semua sama? 49.76. 49.76. Okey, saya tutup lah dah ada 3. Okey, 3 lain Okey, kita tengok yang ni saya pun baru kira tadi. Okey, first untuk tahu vertical stress kita buat dulu dia punya formula. Dalam kes ni untuk first layer adalah dry. Dry adalah gamma 1 H1. Untuk second layer dia saturated conditions. So kita gamma prime 2 H2 campur gamma prime 3 H3. Jadi ini dulu yang kita buat supaya kita tak tersilap lah masa kira. Jadi bersamaan 16 darab 1 campur dengan gamma prime 2 bermaksud 17.5 tolakkan dengan 9.81 iaitu dia punya unit weight of water kan. Okay. Darabkan dengan H2 ialah 2 meter campur dengan 19 tolak 9.81 darabkan dengan, so balance kat sini ialah 2 meter kan. Pasal 1, 2, 3 dia nak kedalaman 5 meter. So darabkan dengan 2. Jadi kita dapat berapa? So awak kira lah. Kalau ikut saya kira saya dapat yang ni. Yang last tadi. 4976. Kalau silap awak betulkan lah. 4976 kilonewton. Okay. Okay, ada soalan untuk stress calculation. At any depth, at any point, at any condition. Tak ada Kalau tak ada, saya harap semua boleh faham lah macam mana. Ini yang paling asas So yang ni awak kena faham dan kena tahu cara buat pasal dia akan digunakan berulang-ulang dalam chapter 3, dalam chapter 4 pun ada, dalam foundation engineering masa you tahun 4 nanti akan digunakan semula dalam advanced geotech, dalam soft soil engineering, dalam apa lagi. So benda ni akan berulang. Ini benda asas untuk kita faham stress in soil. Okay, sekarang kita tengok the stress in soil from the surface load. Jadi tanah kita ni sebenarnya pada asal dia
dia always in a stable condition lah, without any disturb. Tanpa apa-apa gangguan, dia ada berada dalam keadaan yang apa, stabil. Tapi once dia ada any structure, any apa benda lah yang ke atas ni, any load from the surface, dia akan memberi impact kepada tanah tu. So how much it could be impact the soil beneath, kita kena faham macam mana dia punya distribution. Okay. Jadi different type of the load akan memberi stres yang berbeza. Jadi type of load ni sangatlah banyak. Ada bulat, ada line load, ada point load dan sebagainya. Nanti kita akan tengoklah. Itu dia punya asas. Jadi ni saya cakap tadi, soils are stable under the existing effective overburden stress. Apa itu overburden stress? Effective overburden stress adalah stres oleh tanah itu sendiri. Kalau kita ada dalam structure, kita ada self weight structure. Self weight ni berat beban structure itu sendiri kan. Tanah pun dia ada, kita panggil dia sebagai effective overburden stress. Maksudnya stres yang ditanggung berdasarkan berat tanah tu sendiri tanpa ada apa-apa load. Pada dalam keadaan tu kita stable. So once the additional loads are placed on the ground surface, such as anything like footings, graphic loads and so on lah, dia akan meningkatkan the stress in the soil mass. Jadi apa type of loading? Ni dia. Ini yang kita akan cover in this chapter. Dalam chapter ni kita akan cover semua pattern, semua jenis load. Point load, vertical line load, horizontal line load, vertical strip, vertical load on the strip embankment dan sebagainya. Circular area, rectangular area. Jadi semua ni berkaitan dengan structure-structure yang dibina di atas tanah. Jadi the extra stresses are major sources of the settlement of soils. Jadi saya tak ingat saya pernah beritahu ke belum, settlement adalah satu perkara yang paling dominan lah dalam geotechnical structure failure. Jadi kalau di Malaysia sendiri pun about 70% of any structures dia punya fail adalah disebabkan oleh settlement. So settlement ni sangat penting untuk kita faham macam mana dia bertindak. Okay. Jadi dalam subchapter ni subchapter yang di bawah-bawah ni kita akan berkenalan lah dengan pelbagai jenis ground surface ni dan macam mana dia memberi kesan kepada tanah tersebut dan macam mana data ni kita boleh gunakan di dalam settlement competition. Cuma dalam chapter ni kita taklah buat settlement terus. Kita cuma dapatkan dia punya incremental stresses in the soil only. Then in chapter 3 we will use the incremental stresses into the settlement competition. Okay. Okay, first stress. Okay, ni stress yang paling common lah, kita panggil point load. Contoh yang paling mudah kita tunjuk, ada gambar kat sini. Gambar apa ni? Gambar tiang elektrik. Tiang elektrik ke apa benda lah yang point load. Apa lagi contoh point load yang awak boleh fikir selain daripada tiang elektrik? Ada lain tak? Rasa-rasa ada siapa nak bagi feedback sikit? Point load. Traffic light. Traffic light. Point load. Itu betul point load. Tapi traffic light biasanya kita tak adalah sampai nak design kan, pasal dia punya load not too significant lah. Tapi dia memang type of point load. Okay, thank you Roseanne. Okay, lain? Papai iklan. Ya Ali, apa? Ali tak dengar sangat. Papai. Oh sorry, saya tak berapa dengar lah. Ada kawan yang dengar boleh sampaikan tak? Ada lain? Contoh apa lain
Turbine kita ada tak kat sini? Wind turbine. Wind turbine tu kan heavy structure juga. Apa lagi? Dan sebagainya lah. Apa yang awak boleh fikir lah benda macam tu kan. Janganlah awak nak design signboard je pun. Signboard kecil tu kan. Siap kira tu tak apalah kot, dia ada dah standard dia kan. Tapi benda-benda yang besar-besar ni kita kena ambil tahu. Especially once kalau kita buat load tu pada tempat yang yang sedang dalam pembinaan. Itu yang lagi penting. Tempat yang tak pernah diusir, okey kita buat. Tapi kalau pernah, maksudnya tempat yang dalam pembangunan, itu benda yang engineer kena tahu. Maksudnya contoh, kita nak buat something, as a engineer kita kena tahu dia circumstance punya area yang kita cover tu, adakah contoh ada TNB line ke. Maksudnya kita jangan buat kerja kita je, kita kena tahu juga TNB line, dia ada piping ke kat bawah. So kalau piping tu, kalau kita buat load kat atas, piping tu boleh tahan tak stres, pecah tak pipe tu. Lepas tu kalau kita buat excavation, langgar tak TNB cable, contohlah. Jadi benda-benda macam tu kadang-kadang kita kena, bukan kadang-kadang, kita memang kena ambil kira, kena ambil tahu. Jadi stress caused by a point load telah dibuat oleh saya pun tak tahu nak sebut nama dia ni Busnes. Tapi dia ni adalah sebenarnya physician, mathematician daripada Perancis lah. Jadi dia ni banyak menyumbangkan idea asal untuk macam-macam topik sebenarnya. Salah satunya ialah dalam soil stress. Dia dalam heat pun ada, lighting pun ada, dalam hydrodynamic pun ada. Jadi Bosnick ni banyak menghasilkan teori. Banyak teori-teori yang daripada dia. Nanti awak belajar dulu dalam fizik ke apa ke, ada biasa jumpa nama dia ni. Jadi dalam point load, dia suggest bahawa incremental stress in vertical way. Jadi dalam tanah kita ada dua arah. Katakan point ni point katakan kita ada point ni, kita nak tahu dalam tanah kita ada vertical stress, kita ada horizontal stress. Tapi yang typical, yang significant adalah vertical stress. Jadi the incremental of vertical stress sigma z, delta sigma z ada delta ni maksudnya incremental lah kan. Okey, 3P yang mana P adalah load daripada point tu lah, point load tu. Kemudian kita ada Z iaitu kedalaman, depth of point yang kita nak tahu. Kalau kita nak tahu kat sini, jadi depth dia sampai sinilah. Z adalah dia punya depth. Kemudian L adalah jarak daripada point load hinggalah ke point yang kita mahukan. Ni L. Jadi ini R ialah radius daripada permukaan. Radius daripada permukaan dari titik point load hingga ke point yang kita nak tahu. Jadi untuk kita tahu R ialah sama dengan gunakan konsep ataupun hukum theorem. Daripada theorem law kita dapat square root of x2 plus y2, kita dapat x square plus y square ni kita dapat R, dan untuk L ialah x square plus y square plus z square square root. Jadi x square y square adalah R. Jadi kita dapat L sama dengan ni, dan kita simplify ataupun kita bukan simplify, kita panggil, saya dah lupa dah nama dia, kita kembangkan jadi formula yang ni. Jadi ini adalah formula asas. Ini adalah formula asas untuk point load. Okey. Jadi dalam buku yang kita guna DAS, dia memudahkan formula ni dengan menyediakan satu perkali, atau kita panggil dia coefficient I1, iaitu I1 sama dengan yang belakang ni. Ni I1. So ni I1.
Jadi akhir sekali kita akan dapat the formula adalah P over Z square times I1. Ini kalau kita guna table ataupun chart. Tapi pada saya yang awak kena faham ialah dia punya asas. Ni asas. Formula asas untuk find load. Jadi ini adalah jadual daripada buku awak jugalah. Dia punya coefficient of I1 untuk values of R over Z. Tadi R ialah radius tadi, Z ialah dia punya depth of point yang kita nak. Okay. Ini sebenarnya graf ni terhasil daripada table ni lah. Daripada table ni. Jadi dia bagi graf. Jadi kalau ikut previous punya soalan yang pernah keluar, dia pernah bagi graf saja, dia pernah bagi table dan dia pernah juga tak bagi dua-dua. Maksudnya awak kena guna formula yang asal ni. Jadi saya rasa untuk guna graf ke guna table senanglah kot, tak jadi masalah. Biasa yang formula ni biasanya typical mistake by students adalah dia tersalah guna formula yang sepatutnya. Okay, kita tengok satu exercise. Okay, katakan ada pole tiang elektrik lah. Ni bukan tiang elektrik ni, 200 kN ni. Apa besar lah ni. Dia membawa 200 kN. Determine the vertical total stress increase at a depth of 5 meter. Jadi yang depth of 5 meter ni adalah Z. Untuk A directly below the pole, kemudian B at a radial distance of 2 meter. Jadi ni R sama dengan 2. Yang ni directly below the pole bermaksudnya R dia kosong lah kan, pasal dia berada di bawah tiang tu. Pada ke dalam 5 meter tapi R dia sama dengan kosong. Jadi A, R sama dengan kosong. Jadi gunakan formula ataupun gunakan table ni, kita boleh dapatkan the incremental stress at dekat kedalaman 5 meter. Okey, cuba. Saya minta kelas cuba. So yang A apa jawapan dia? So kita ada kat sini, nanti kita ada yang A, itu ada B. Saya dapat berapa? Try kira guna formula ataupun boleh juga gunakan table. Jadi table tu ada dekat tepi tu. So awak try. Saya pun nak kira pasal saya tak ada jawapan. Okay, kalau ada siapa-siapa yang dah dapat yang at A tu, boleh beritahu saya.
Okay, ada yang dah dapat? Belum Doktor. Dapat, oh belum, okay. So awak boleh guna formula, full formula, ataupun awak boleh guna table ni, gunakan formula ni untuk table. Ini formula yang pakai direct je. Masukkan je nilai-nilai. Jadi P 200, Z 5, R sama dengan untuk A kosong, untuk B 2, Z 5. Itu je lah. Kan? Masukkan je. Ataupun kalau kita nak guna yang ni, I, kita kena tahu R over Z. Jadi R over Z. Jadi R over Z untuk A, R over Z sama dengan 0/5. B, R over Z sama dengan 2/5. Ni kosong lah kan. Kosong tu kita dapat 0.4775. Boleh pakai terus. 2/5 sama dengan 0.4. 0.4. Jadi 0.4 ada dekat ni. Ni. Masukkan dia nilai dia. Dapatlah A dengan B. P 200, Z 5. I ni. Doktor, Ya. saya dapat 2.64. 2.64 untuk B. Ni, apa tu? Yang pakai formula. Pakai formula yang 2 meter Dia punya R sama dengan 2 Betul-betul. Okey, R sama dengan 2 betul. 2.64. Okey, good try Firdaus. Okey, 2.64. Lagi satu yang A. Ni pun dalam ni kilonewton per meter square. Ataupun kilopascal. Yang A takkan tak ada dapat lagi. A 3.82. 3.82. Okey, thank you Syam. 3.82. Okey, 382. So hopefully ni simple lah, direct je. Direct guna formula. Atika cakap sesuatu ke? Saya tak apa-apa dengar. Okey, untuk point load kita selesai. Kita tengok satu exercise lagi point load. Ini daripada from your books lah. Jadi apa yang penting ialah kita nak tahu the change of the stresses by depth in soil tu. Jadi kenapa kita nak tahu pada setiap kedalaman? Jadi kita dapat tahu kesan struktur yang berada pada kedalaman 2 meter apa, pada 3 meter apa, pada 4 meter apa. Itu tujuan dia sebenarnya. Jadi kalau dalam kes ni consider a point load P equal to 5 kilonewton. Okay, P 5 kilonewton. Calculate the vertical stresses increase at Z pada kedalaman 0 meter, 2 meter, 4 meter, 6 meter, 10 meter dan 20 meter. Given the X adalah 3 meter dan Y 4 meter. X dan Y. Jadi kat sini kita boleh dapat kira R dengan menggunakan teorem. Gunakan teorem kita dapat R sama dengan 5 meter. Dalam kes ni dia nak tahu the change of the stresses by depth only. Dia punya kedudukan R dia, radius dia tetap sama. So R sama dengan 5 tapi Z betul dia pada kedalaman yang dia nak lah 2, 4, 6, 10, 20. Jadi untuk gunakan table ni kita kena tahu R over Z. 0/5, 2.5, 1.25 dan seterusnya. Ni Z sama dengan kosong, memang kita kosong lah. Maksudnya tak ada apa-apa berlaku. Cuma yang dekat sini R over Z maksudnya 5/2 sama dengan 2.5, 5/4, 1.25 dan sebagainya. Kemudian kita tengok 2.5 dalam table ni. Contoh 2.5 berada pada antara 2.4 dan 2.6 kat sini 2.5. Jadi kat sini awak kena buat interpolation lah. Kena buat interpolation. Jadi kat sini 40 tolak 29 sama dengan
11.5.5, 29 campur 5.5, jadi awak dapat 0.0345 kan. Kat sini awak dapat 0.0345. Ni 0.034, kat sini dia buat 0.034. Okey. Kalikan dengan P5 Z kuasa 2, Z adalah ikut ni. 0, 2, 4, 6. Jadi kalau diminta untuk awak kira stres macam ni, saya prefer awak buat dalam bentuk jadual macam ni lah. Pasal kita boleh nampak clear. Jadi daripada result ni, the incremental stress ni, kita dapat tengok kat mana yang, pada kedalaman mana yang paling kritikal. Kedalaman mana yang paling kritikal. Jadi kita tengok yang paling maksimum lah kan. Jadi pada kedalaman 6 meter, dia paling tinggi. So selepas 6 meter, dia kembali rendah. Jadi dia punya stress distribution seolah-olah ni stress stress ini adalah Z. Jadi dia macam ni. Yang ni pada kedudukan 6 meter. So dia meningkat, lepas tu dia turun balik. So kalau diminta untuk lukis atau apa-apalah untuk imagine the stress distribution under the soil, yang macam ni lah maksudnya. Okay, sekarang kita tengok stress caused by a line load. Jadi line load ni contoh, ni lah wall, wall. Okay, wall. Jadi wall ni kan dia panjang kan, jadi dia line load. Jadi untuk line load dia boleh terbagi kepada dua. Vertical load dan juga horizontal load. Horizontal load. Jadi sama juga macam kita analisis beam structure. Kita ada vertical load, kita ada horizontal load dan sometimes kita ada inclination load. Macam ni. Jadi katakan inclination load dia ada sudut, katakan sini 45 degree. Jadi apa yang awak kena buat ialah untuk inclination kita kena consider yang dia jadi vertical, dia jadi juga horizontal. Jadi untuk vertical dia sama dengan dah kira tu. Ada 1/4. Cos. Salah line radio salah line. Okey, kalau untuk vertical jadi cos 45, cos 45 pula, sin 45. Kalau untuk horizontal sama dengan cos 45. Macam itulah. Jadi kita kena ambil kedua-dua kalau kita ada inclination load. Okey, ini adalah formula asas untuk vertical load. Ini adalah formula asas untuk horizontal line load. Jadi jangan confuse lah dengan dia ni. Dia ada dua ni. Biasanya formula given. Yang penting awak tahu apa maksud di sebalik formula tu. Itu yang lebih penting sebenarnya. Okay. Jadi Q adalah load ni, Q. Z adalah kedalaman. X adalah jarak. Contoh kita nak tahu dekat titik A, ni titik A. X adalah jarak titik A ke load yang diterima. Z adalah kedalaman. Okay. Kita tengok contoh simple exercise untuk line load. Jadi kita ada case macam ni, katakan ada dua line load. Katakan ada dua wall macam tempat pedestrian ke apa ke, ataupun ada tempat underground punya load kan. So kita ada dua, Q1 dan Q2. Dalam kes ni, the incremental stresses at A adalah hasil tambah incremental stress by Q1 dan juga incremental stresses by Q2. Campurkan.
Jadi kita buat satu-satu boleh, nak buat dua-dua pun boleh, tak ada masalah. Macam dalam kes ni dia nak nampakkan supaya lebih clear. Untuk yang pertama, 2 Q1 adalah 7.5 kali dengan Z3, Z adalah kedalaman 4 meter, divided by pi times 5 square adalah X1 iaitu jarak ni, campur dengan Z, depth 4 kuasa 2 juga. So kita dapat ni. Simple kan? Dia direct, dia masukkan je. Formula dah ada. Ni kalau silap juga tak pastilah kenapa. Lepas tu untuk yang kedua pun sama, cuma yang berbeza ialah load dia. Load dia adalah 15. Kemudian yang beza dia ialah X. Yang lain semua sama. X ialah daripada sini nak ke titik A adalah 5 campur 5, kita ada 10 meter. Jadi kita dapat yang kedua adalah 0.045 kN meter square. Jadi hasil campur dua ni kita dapat 0.227 meter square. Ini untuk vertical load. Okey, senang. Atau kaedah lain, kita boleh juga dapatkan X over Z. Ini untuk vertical ini untuk vertical. X over Z kita akan dapatkan X over Z dan kita dapat estimate ni the incremental stresses in soil. Maksudnya yang ni nanti kita darabkan dengan Q over Z. Okey, kita tengok contoh tadi. Katakan kita guna table ni. X over Z yang satu ialah X5 untuk yang X over Z sama dengan 5 bahagi dengan Z4. So kita dapat 1.25. Kemudian kalau yang Z2 kita dapat X over Z sama dengan 10 bahagi 4. So kita dapat 2.5. Jadi gunakan formula, gunakan table ni, 1.25 berada di antara ni 0.107, 0.88 ada di antara ni. Kemudian kita dapat sigma Z2 2.5, dia berada di antara ni. Jadi kena cari nilai ni. Lepas tu interpolation lah itu darabkan dengan ni Q over Z. Okey, jadi cerita dia ialah stress sama dengan Q over Z kali dengan I. Anggaplah ni katakan I2 kali. Ini kalau kita guna table. Tapi kalau ni kita guna formula. Okey, sekarang kita tengok kalau untuk yang horizontal. Horizontal pun kita boleh juga guna formula sebelum ni. Dan kita boleh juga guna table. Yang ni untuk horizontal punya data X over Z. Okey, kita tengok contoh ni. Ini untuk yang inclination load macam saya cakap tadi. So katakan kita ada satu incline load 10 kN per meter macam sekian ni. Determine the increase of vertical stress at point A. Jadi kita dapat Z kat sini 4 meter, kita ada X 5 meter, kita ada Q 10 kN meter. Okay, since dia adalah incline, so kita kena ada QV, kita ada QV dan kita kena ada juga QH. So QV sama dengan 10 cos 20. QH sama dengan 10 sin 20. Jadi kat sini mana ni. Okey, kita dah dapat QV sama dengan 9.4, QH sama dengan 3.42 kN. Untuk point A, X over Z 5/4 1.25
Yang ni kita kena, since yang ni QV kan, untuk QV kita guna yang table tadi kita guna table tadi. Kalau kita dapat 1.25, oh dekat sini juga yang tadi so kita dapat 0.098. Ini daripada table. Jadi kita kalikan dengan QV ialah 9.4 ni, bahagikan dengan Z dan kita dapat 0.23 kN per meter square untuk V. Kemudian kita tengok pula untuk yang horizontal. X over Z sama dengan 1.25. 1.25 berada dekat mana sini. 1.25 ke interpolation, dia dapat 0.125. Darabkan dengan 3.42 adalah daripada QH ni tadi. Bahagikan dengan Z dan kita dapat 0.107 kN. Jadi hasil tambah vertical dengan horizontal, kita dapat the total stress, the total incremental stress adalah 0.34. Okey, ini exercise yang mencabar sikit lah untuk line load. Jadi saya minta semua try dan bagi saya jawapan. Saya bagi dalam masa 10 minit ataupun 15 minit, 10 minit atau 15 minit. 15 minit lah saya bagi. Try, nanti after 15 minit saya akan open untuk kita bincangkan. Saya tanyalah. Saya tanya apa jawapan Q2. Dalam kes ni kita bukan nak kira vertical stress ni, pasal kita dah ada jawapan dia. Sekarang ni incremental stress kita dah ada. Sekarang kita nak design berapa maksimum Q2 yang boleh so that dia punya incremental stress tak exceed. Jadi maksudnya cari Q2 menggunakan formula ni. Jadi yang ni kita ada Q1 ni adalah vertical kan. So ni vertical, gunakan formula vertical. Yang ni formula horizontal. Yang ni vertical, yang ni ada vertical dan ada horizontal. Jadi awak akan dapat dalam bentuk Q2 lah dia punya equation, dan akhir sekali awak akan dapat Q2 sama dengan berapa kilonewton per meter. Ini saya nak tahu. Okey. Silakan dalam masa 15 minit.
Okey, untuk latihan ni ada siapa-siapa yang dah dapat Q2 dapat berapa? Ada yang dah dapat tak? Salah tak apa, kita try. Saya cuba. Syaril. 523.46. 523.46 Q mana? Q 523.46. Okey, ada lain? Kilonewton. Saya doktor. Lagi? 53814.14. 538.14. Okey, ada lagi nak try? Four 430.15. 430.15. 430.15. Okey, lagi? Dah. Okey. Okay, thank you Try. Jawapan dia ada range lah pasal benda ni by kita ada point Jadi saya rasa dia punya jawapan in between 425 to 430. So ini yang paling dekat lah. Yang ni nanti kita nanti Firdaus dengan Syarin mungkin boleh cuba lagi nanti. Saya tunjukkan dia punya macam mana kita kira tu. First kali yang ni kita dah ada 37. Okay. Yang kita nak tahu ialah Q1 ialah vertical. Q1 V1 campur V2. Tapi yang ni dengan ni yang ni dia ada vertical, dia ada horizontal. Jadi untuk yang Q2 vertical sama dengan Q2 sin 67. Yang ni Q2 H sama dengan Q2 cos 67. Jadi masukkan nilai Q ni dalam bentuk Q kat dalam, kalau ni horizontal dalam ni. Yang ni pula Q2 ni kita masukkan dalam vertical punya formula. Yang ni kita direct je lah pakai formula vertical. Ini senang, ni boleh terus dapat. Okay. Jadi yang kat sini kita dapat, yang kat sini yang Q1 tadi. Yang ni kita pecahkan kepada ini dan ini. Jadi dekat sini kalau ikut yang saya kira saya dapat lebih kurang 2.97. Yang dekat 2 vertical saya dapat lebih kurang 0.064 Q2. Untuk 2 horizontal dapat 0.016 Q2. So dia punya awak totalkan. Jadi awak akan selesaikan dalam bentuk Q2, last kali akan dapat Q2 lebih kurang 425, kalau guna Excel 428 lebih kurang. So dia punya range, dia depend pasal awak punya guna titik kumpulan berbeza-beza. Jadi punya range adalah 425 hingga 430 kilonewton per meter. So nanti try balik nanti Syaril dengan Firdaus tadi dan yang lain-lain lah. Cuba dapatkan, saya bagi jawapan. So nanti awak try. Okay, tadi kita dah ada point load, kita dah ada line load. Sekarang kita tengok strip load. Strip load ni adalah contoh yang paling mudah ialah jalan raya lah. Strip load. Yang mana kita tahu, strip load ni kita tahu lebar. Tapi dia punya panjang tu bukanlah tak tahu. Kita consider dia sebagai infinity, unknown. Itu yang kita panggilkan strip load. Jadi strip load ni, ini formula asas dia.
Dan selepas dia integrate dan ni, kita akan dapat yang ni lah, yang sepanjang-panjang ni. Okay. Untuk gunakan formula ni, dia ada beberapa syarat, iaitu tangent yang ni dan juga yang ni should be in radians. Okay. Should be in radians. Jadi jangan guna dalam bentuk degree, guna dalam radians. Kemudian magnitude is the same value, plus minus, okay, tak ada masalah. Kemudian dia ada syarat equation ni hanya valid apabila x iaitu jarak daripada titik tengah ni ke titik yang kita nak kira ni lebih besar, x lebih besar daripada the total width of strip load, ni B. Kalau B per 2, kalau x ni lebih besar daripada B per 2, dia valid untuk guna formula ni. Tapi in case x lebih kecil daripada B per 2, formula yang ni tadi dia akan bertukar menjadi negatif dan replace. Jadi awak replace formula tu dengan pi ni. Jadi dia ada syarat lah, kalau x dekat, senang cerita x tak lebih daripada hujung ni lah, x dalam kawasan ni, so kita kena modify. Kalau x lebih daripada hujung ni, so kita guna formula yang diberi. Tak apa, nanti kita tengok contoh, awak lagi senang faham kot. Untuk yang formula ni, saya rasa tak perlulah kita detailkan lah, tapi kita nak tengok macam mana dia stress ini diperolehi pada mana-mana titik di bawah strip load. Dan ni kita tengok satu contoh. Kita ada satu strip load given B sama dengan 4 meter. Ni B 4 meter. Jadi B over 2 sama dengan 2 meter. Q 100 kilo Newton per meter square since the strip load, so the uniform load, kita dapat 100 kilonewton meter square. For point A, Z equal to 1 meter and X 1 meter. Jadi sekarang ni X 1 meter. Jadi sekarang ni dalam kes ni X lebih kecil daripada B per 2. Bila X lebih kecil daripada B per 2, so formula yang tadi kita kena modify, yang letak pi tadi ni. Ni. Okay, jadi kita guna modified formula. Kita terpulang cara awak, macam mana cara awak nak selesaikan. Kalau dalam buku ni dia selesaikan satu-satu. Maksudnya untuk tangent ni dulu, maksudnya ni dia selesaikan, kemudian dia selesaikan ini, lepas tu dia selesaikan yang ini. So dia pecahkan kepada 3. Lagi mudahlah sebenarnya kalau awak pecahkan. Kalau awak satukan bukan tak boleh, tapi senang nak berlaku kesilapan. Jadi dia pecahkan kepada 3 bahagian. Dan kena ingat tadi yang dalam ni tadi kita dapat dalam degree, tapi untuk dimasukkan dalam formula kita kena dalam radian. Pastikan ini awak tukar dalam radian. Jadi radian awak bahagikan je kan, berapa pun sudut tu bagi pun 180. Kemudian kita dapat dah data-data ni, kita masukkan dalam formula ini. Jadi 1/pi ni dikeluarkan sebenarnya yang ni lah, daripada ni 1/pi. Dia tak darabkan dulu dengan yang 100 tu, okey. Jadi 1/pi dia masukkan nilai-nilai yang dia dapat. Dia dapat 0.92. Dia dapat 0.902 kalikan dengan 100 kan. Dia kali dengan 100 dia punya Q. Dia sebenarnya Q ni. So kita dapat 90.2.
Okay, katakan guna table 10.4 for this case. Mana table 10.4 lah. Mungkin dalam buku awak lah. Ni table 10.4. Nanti awak check dia ada pakai table juga 10.4 untuk 2x per b dan juga 2z per b. Awak tengok dia punya ni, dia punya nilai, kemudian check dia punya stress over Q, kita akan dapat sama 0.902. Kita kalikan dengan Q dia dan kita dapat 90.2. So sepatutnya samalah. Ini kita guna formula. Ini yang kalau kita guna table daripada yang ni. Cuma table ni saya ingat table ni dia sangat panjang. Nanti awak boleh check dalam textbook awak untuk strip load punya table. Nanti tengok dia punya macam mana dia dapat 2x per b ni. Pasal dia sangat panjang jadi saya tak masukkan dalam slide lah. So nanti awak boleh rujuk direct dalam awak punya textbook untuk yang check by guna table. Tapi biasanya kalau soalan strip load ni jarang dia bagi table ni. Dia memang bagi formula lah. So awak kena tahu macam mana apa maksud ni dan bila masa kita nak modify ataupun tidak. Okey, itu untuk strip load. Untuk strip load saya saya tak ada bagi exercise. So exercise dia memang basically inilah untuk yang strip load. Sekarang kita pergi yang untuk hari ni saya rasa kita habiskan sehingga embankment lah. Kita habiskan sehingga embankment. Hopefully lepas embankment ni kita boleh stop lah untuk this week. Okey, untuk embankment loading ini adalah formula asas untuk embankment loading. Jadi embankment loading ni antara yang paling typical, paling common yang awak akan jumpa bila awak bekerja nanti. Kita banyak bekerja dengan embankment. Buat jalan embankment, buat rumah embankment, buat any structure kita nak control dia punya settlement embankment. So embankment ni dia punya stress terhadap tanah di bawah tu kita sangat kena faham. Jadi ambil apa kata orang ambil maklum dalam lagi lah untuk embankment ni. Okay. Jadi Q naught yang di sini adalah gamma H, iaitu H tinggi embankment itu. Gamma adalah unit weight of soil tersebut, of the embankment soil. Okay. Jadi yang kat sini lah dia ada soil dia kan. Okay. Height of embankment. Kemudian alpha 1 dan alpha 2 adalah ini dan ini. Jadi daripada formula ni dalam DAS punya textbooks dia simplify untuk stress Q naught iaitu ni kalikan dengan I2 iaitu I2 ataupun dia punya coefficient I2 adalah function of B1 over Z dan B2 over Z. Kat sini awak kena faham sikit lah. B1 over Z, B1 adalah yang macam mana nak cakap yang rectangular. Yang rectangular ni adalah B1. Ingat rectangular always B1. Yang triangular ni, yang segitiga ni adalah B2. B2 adalah yang segitiga. Jadi kalau awak nak kira belah sini ke, ni katakan center lah kan. Center. Kalau belah sini maksudnya inilah dia punya B2. Ini B1. Okay. B1 over Z and B2 over Z. Z adalah kedalaman daripada ground level hingga ke titik yang kita mahukan. Kat mana-mana titik kita boleh tahu stress dia. Okey, kita boleh juga gunakan kita panggil dia Osterberg chart. Osterberg chart. Kat sini Osterberg chart. Ni terhilang Sebenarnya sinilah I2. Ini I2. Jadi katakan kita dapat B2 per Z 0.1 katakanlah 0.1, kemudian kita buat B1 over Z kita dapat katakan 2. 0.2 dengan 0.1. Kita drag sampai 0.2, kita bawa dia ke tepi, kita baca. Ini I2 dia. I2 sama dengan 0.15. Macam ni lah cara kita guna graf ni. Okey, kita akan tengok satu
soalan. Try fahamkan, lepas tu kita buat satu exercise, lepas tu kita stop untuk this week. Okay? Okay, kalau kita tengok embankment ni, dia ada embankment 5 meter at the center and 14 meter dia punya slope. Dia punya slope length 14 meter. Jadi sekarang kita nak tahu dekat A1 dan A2. Jadi A1 ni betul-betul at the center of the embankment. Bila at the center of embankment, dia maksudnya asetropik kan. Belah kiri dengan belah kanan sama. Jadi apa yang awak perlu buat ialah awak buat sebelah je. Buat sebelah je dulu, lepas tu darabkan dengan 2. Jadi dalam kes ni, untuk first things adalah kita cari dia punya Q0 sama dengan gamma H, iaitu 17.5 kN per meter cube unit weight of the embankment soil times dengan the height of the embankment 7, then we obtain 123 kN per meter square. Kemudian untuk yang A1, B1, B2. First kita kena decide dulu B1, B2. Jadi ini untuk A1, kiri dan kanan sama dia tambah. Jadi kita buat sebelah je pun tak apa. Tadi saya cakap B1 adalah yang rectangular, yang 4 segi ni. So ni B1, yang ni adalah B2. Jadi B1 per Z equal to 2.5 over Z iaitu 5 meter. Kemudian B2 14 meter over 5 meter. So kita dapat 0.5 dengan 2.8. Jadi 0.5 dengan 2.8 kita gunakan Osterberg chart untuk kita dapatkan I2. Kita try buat lah 2.8 dengan 0.5. Ini saya padam dulu. 2.8 kat sini. 2.8 tarik ke atas sampai berapa tadi? 0.5. 0.5 tarik je. Ni 0.5. Ni 0.5. Ni line 0.5 kan? Okey. Allah. 0.5 ni awak tarik ke tepi. So kat sini adalah I2. Jadi kat dalam ni kita dapat I2 ialah 0.445. Lebih kurang lah ni 0.445. Ini saya buat tak cantik lah. Awak kena pakai pembaris lah yang cantik. So dapat 0.445. Kemudian kita darabkan sahaja Q yang kita kira tadi 122.5 darabkan dengan 0.445. Kita darab, kita kalikan 2 ataupun awak boleh buat juga cara dia 0.45 campur 0.45 darab dengan 122.5 pasal dia dia sama So kita dapat pada titik A1 adalah 109.03 kN per meter square. Sekarang kita tengok dekat stress increase at A2. Okey, A2. Bila kita tengok A2, ni dah bukan dekat center dah Yang ni lepas tu campurkan dengan yang ini. Ini sebenarnya agak complicated sikit. Bukan complicated pun. Cuma awak kena faham sikit lah. Kita kena pecahkan dia kepada dua bahagian. Bahagian pertama, bahagian kedua. Jadi ini bahagian pertama. Yang ni bahagian kedua. Okay. Jadi kalau awak tengok bahagian pertama kena campurkan dengan bahagian kedua. Tapi kat sini dia tulis kat sini tolak triangle ni. Macam mana tolak triangle nanti saya beritahu. Okey. Dekat first ni dekat bahagian left side, ni left side yang pertama. B2 ingat B2 ialah triangle 5Z5. Jadi kita dapat untuk B2 per Z ialah 5/5. Untuk left side ni B1 dia sama dengan kosong kerana apa? Pasal dia tak ada yang 4 segi tu. Kan? Dia kosong. Sebab tu B1 dia kosong. 0/5 sama dengan kosong. Jadi kita guna Osterberg chart.
kita dapat 1 dan 0. 1 dan 0, kita pergi sini, kita pergi tepi ni, dan kita akan dapat 0.24. Jadi kita darabkan 43.75 ni adalah Q naught dia. Macam mana Q naught dia boleh dapat? Tinggi dekat sini, awak kena kira lah tinggi kat sini. Mana dia dapat 2.5 meter ni? Jadi dia sebenarnya proportion je kan. Kalau sini 5 meter, Z 7. Jadi kat sini 2.5, 7, 14 kalau ni. Kalau sini 7, sini 14, kalau sini 5, bermaksud bahagi 2 lah kan. So kita dapat tinggi kat sini 2.5 meter. Kalikan dengan unit weight of embankment soil, 17.3, kita dapat 43.75. Tu kita 43.75 kalikan dengan I2 untuk yang ni, kita dapat 10.5. Okay. Kemudian kita buat yang bahagian kedua ni. Bahagian kedua ni, kalau ikut yang asal dia, yang ni, yang titik putus-putus ni. Kan? Ni yang asal. Tapi kalau kita tengok shape yang asal ni, yang ni, kita tak boleh jadikan 4 segi pasal ada shape trapezoid kat sini. Jadi apa yang kita buat ialah, kita buat imaginary triangle. Ni imaginary triangle ni. Kita anggap this side adalah 1 4 segi. Kita anggap 1 4 segi represent for B1 lah kan. Kemudian kita ada triangle kat sini represent for B2. Okay. Ini untuk yang bahagian ni. Jadi B1 kita B2 kita ada 14, B1 pun kita ada 14. So kita dapat 2.8, I daripada Osterberg chart kita 0.495. Kita kalikan dengan 122.5 pasal dia dapat full height full height ni 7 meter. Kita darabkan, kita dapat 60.64. Tapi sekarang ni kenapa kena tolak pula triangle kecil ni? Disebabkan oleh kita tadi tambah imaginary triangle tadi untuk cukupkan sifat dia tu tadi. Yang ni kita tambah tadi kan. Ni kita kena tolak balik semula. So macam mana kita tolak? So yang kat sini kita kena tolak dia. Ni awak kena tengok dia punya ni dia punya height tadi adalah 4.5. Nanti awak check macam mana dia boleh dapat 4.5 ni. Dia pakai proportion dia sebenarnya ni. Okey. Kemudian 9 meter. 9 meter. Dia 9 pasal ni kan. Ni 14 tolak 5 meter. So 9 meter kat sini. Okey. Lepas tu tinggi ni. Tadi sini 2.5 meter kan. Tinggi ni awak dah dapat. 7 tolak 2.5. So awak dapat apa? 4.5 meter. So triangle ni kita tolakkan. Kita cari dia punya B2 and B1. So kat sini kita ada B2. Tapi B1 kita kosong pasal kita tak ada rectangular. B1 kita kosong. B2 kita ada 9 meter. Guna Z yang sama. Cari guna Osterberg chart. Kemudian kita darabkan dengan Q naught. Kita akan dapat 26.38. Akhir sekali kita dapat dekat A2 adalah yang pertama. Mana yang pertama tadi? Ini 10.5. Campurkan dengan yang kedua. Tolakkan dengan yang ketiga. So kita dapat 44.76 kilonewton per meter square. Itu untuk dia kalau yang kita ada cut dekat slope tu yang kita kena ambil precaution sikit lah. Kita kena faham macam mana dia dikira. Okay, kelas. Ini last exercise kita untuk hari ni. Saya rasa saya bagi juga dalam 15 minit dari sekarang. Awak cuba buat based on the previous exercise. Cuba dapatkan stress at A, B and C. Try dapatkan. Yang dekat B ni, dia dekat ni dekat
dia sama dekat ujung ni. Dekat C ni dia potong dekat slope. Yang A ni dekat center. So try cari dekat A, B dan C. Okay kelas, boleh cuba sekarang. Oh, sebelum tu ada nak soal dulu tak yang dekat sini? Sebelum kita pergi exercise tu. Ada yang tak clear? Okay, nak try dulu baru clear. Nak try dulu baru clear, boleh silakan kita tengok pada contoh ni. Jadi cuba dapatkan yang A, B dan C dalam saya lebih kurang 15 minit. Nanti kita tengok siapa-siapa kawan yang share jawapan. Kita tengok sama ada okey ke tak dan saya akan bagi jawapan dia lah. Dan mungkin untuk awak check sendiri nanti. Okey, cuba